Shalom dan selamat pagi diucapkan kepada saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersiapkan hati kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang berkuasa dan bertata di atas syurga, terima kasih Tuhan kerana Engkau telah mengkurniakan hari yang baru ini kepada kami, agar kami dapat berkumpul secara taliang untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa agar penyertaan-Mu dalam sesi renungan dan juga sesi berdoa di pagi ini memenuhi dan pahat di dalam hati dan juga fikiran kami. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Mazmur 28. Mazmur bab 28. Saya akan memimpin kita untuk membacakan firman Tuhan pada pagi ini. Ayat pertama, doa minta tolong, Mazmur Daud. Ya Tuhan pembelaku, aku berseru kepadamu, dengarlah teriakanku. Jika Engkau tidak mengabulkan doaku, aku seperti orang yang masuk ke lubang kubur. Dengarkanlah aku ketika aku berseru meminta pertolongan. Aku mengangkat tanganku ke arah rumah-Mu yang suci. Janganlah hukum aku bersama dengan orang durjana, bersama-sama orang yang melakukan kejahatan, orang yang bermulut manis tetapi hati diliputi kebencian. Hukumlah mereka kerana perbuatan mereka, kerana segala kejahatan yang telah dilakukan mereka. Hukumlah mereka kerana segala perbuatan mereka, balaslah mereka dengan sepatutnya. Mereka tidak mempedulikan perbuatan Tuhan maupun segala ciptaannya. Oleh itu, Tuhan akan menghukum mereka dan memusnahkan mereka selama-lamanya. Pujilah Tuhan, Dia telah mendengar permohonanku. Tuhan melindungi dan membela aku percaya kepada-Nya. Dia menolong aku dan mengirangkan hatiku. Aku memuji Dia dengan lagu kesyukuran. Tuhan melindungi umat-Nya, Dia membela dan menyelamatkan raja pilihan-Nya. Ya Tuhan, selamatkanlah umat-Mu dan berkatilah mereka yang menjadi milik-Mu. Jadilah seperti gembala bagi mereka dan jagalah mereka selamat-lamanya. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, Mazmur 28 juga salah satu mazmur dari Raja Daud yang mengajar kita bahawa kita perlu berdoa kepada Tuhan dan minta tolong daripadanya semasa kita dalam kesusahan maupun dalam kesenangan. Mazmur 28 ini juga boleh dibahagikan kepada dua bahagian, ianya bahagian pertama diambil daripada ayat 1 hingga ke 5. Dia berkaitan dengan bagaimana Raja Daud dia berdoa dan berseru kepada Tuhan dan juga isi kandungan doa berserunya. Manakala bahagian 2 diambil daripada ayat 6 hingga ke 9 yang berkaitan dengan bagaimana Raja Daud dia berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan dan juga isi kandungan doa berterima kasihnya. Saudara dan saudari yang dikasihi, kenapa Daud dia tetap boleh berdoa dan juga berseru kepada Tuhan walaupun dia dalam kesusahan maupun dia menghadapi cabaran? Ini kerana mengenali dengan kesifatan Tuhan dan tahu bahawa Tuhan Allah Ta'ala adalah pembelanya. Tuhan Allah Ta'ala adalah pembelanya. Pembela di sini artinya kekuatan dan kekuasaan Tuhan seperti batu yang kuat dan kukuh. Dengan ini, Daud dia berpegang teguh dengan kepercayaan dan taat kepada Tuhan Allah Ta'ala sehingga dia dapat mentaatinya dan teringin untuk berdoa dan juga berseru kepada Tuhan Allah Ta'ala semasa dia menghadapi cabaran dan juga dalam kesusahan. Ini kerana dia tahu bahawa jika Tuhan mengabulkan doanya, dia seperti orang yang masuk ke lubang kubur dan juga hilang harapan dalam kehidupannya. Dengan mengetahui Tuhan adalah pembelanya, dia dapat berseru dan mengangkat tangan semasa berdoa dengan rendah hatinya. Dalam Mazmur 28, Raja Daud dia berdoa dan berseru kepada Tuhan agar dia dapat melepaskan diri daripada hukuman yang kekal. Kerana dalam ayat ketiga, dia mengatakan bahawa jangan hukum dia bersama dengan orang durjana,
Tetapi dia berdoa agar Tuhan menghukum dan memusnahkan orang durjana. Kerana perbuatan orang durjana ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Apa yang telah mereka lakukan? Mereka bermulut manis tetapi hati diliputi kebencian. Selain daripada itu, mereka tidak pedulikan perbuatan Tuhan dan segala ciptaannya. Oleh itu, Daud berdoa demikian bukan kerana dia ingin membalas dendam dengan orang durjana terhadap mereka, tetapi dia inginkan mereka boleh menyesal dan bertaubat serta balik kepada Tuhan. Kerana dia tahu bahawa Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan keadilan. Keadilan Tuhan akan menghukumi orang yang perlakuannya seperti orang durjana. Dengan ini Raja Daud dia ingin menasihatikan bahawa supaya mereka akan menyesal dan bertaubat, melepaskan diri daripada semua perbuatan seperti orang durjana dan mengembalikan kepada Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasihi, selain daripada Raja Daud dia berdoa dan berseru kepada Tuhan, dia juga berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan semasa dalam kesusahan. Ini kerana dia tahu bahawa Tuhan yang dia percayai dan taati selamatnya adalah Tuhan yang mendengar dengan permohonan. Tuhan yang sebagai perlindungannya, pembelanya, penolongnya dan pengirang hatinya. Oleh itu, dia tahu Tuhan Allah Ta'ala, Tuhan yang layak dipuji dengan lagu kesyukuran. Kerana dia sudah mengalami segala pertolongan daripada Tuhan. Oleh itu, Raja Daud dia menuliskan mazmur ini kerana dia ingin memberitahu bahawa Tuhan Allah Ta'ala bukan pertolongan dia seorang sahaja, tetapi dia juga pertolongan bagi semua manusia. Kerana Tuhan akan melindungi, membelah, menyelamatkan, memberkati dan menjaga umatnya, raja pilihannya, maupun milikannya. Ini kerana Tuhan Allah Ta'ala juga Tuhan yang penuh dengan kekasihannya dan dia ingin menyelamatkan semua orang supaya mereka dapat bebas daripada hukuman yang kekal. Tuhan adalah Tuhan yang penuh dengan kekasihannya dan dia ingin melepaskan semua orang daripada hukuman. Oleh itu saudara dan saudari, mari kita masuk ke sesi renungan. Dan kita merenung bahawa adakah anda sudah betul-betul mengenali keadilan dan kekasihan Tuhan Allah Ta'ala yang anda percaya selama ini? Adakah anda sudah betul-betul mengenali keadilan dan kekasihan Tuhan Allah Ta'ala yang anda percaya selama ini? Selain daripada itu, adakah anda selalu berdoa dan berseru kepada Tuhan serta berterima kasih kepada Tuhan tidak kira semasa dalam kesusahan maupun kesenangan? Adakah anda selalu berdoa dan berseru kepada Tuhan serta berterima kasih kepada Tuhan tidak kira semasa dalam kesusahan maupun kesenangan? Mari kita ambil masa untuk membuat renungan. Saudara dan saudari yang dikasihi, mari kita masuk ke saat untuk berdoa bagi pelayanan BN di kawasan luar bandar. Dan hari ini kita perlu berdoa untuk pelayanan BN di kawasan luar bandar kerana ini adalah satu pelayanan yang sangat penting. Kita berterima kasih dan berdoa kepada Tuhan kerana kita nampak makin banyak pelayanan BN di kawasan luar bandar supaya pribumi di kawasan luar bandar mereka juga berpeluang dan tetap dapat menyembah kepada Tuhan serta dapat mendengar firman Tuhan walaupun mereka tinggal di kawasan luar bandar. Mari kita mengangkatkan doa terima kasih kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Tuhan yang berkuasa dan bertata di atas syurga, kami berterima kasih kerana kami nampak makin banyak BND kawasan luar bandar sudah diperkembangkan. Kami berterima kasih atas keberkatan Tuhan terhadap
pelayanan BM ini agar dapat diperkembangkan lagi. Dan kami berdoa supaya pelayanan BM ini dapat diberkati dan memberkati kepada pribumi yang di kawasan luar bandar, supaya dengan ini mereka berpeluang lagi untuk mendengar firman Tuhan dan mereka berpeluang lagi untuk menyembah kepada Tuhan. Kami serahkan semua pribumi di sini agar mereka dapat terus berkhidmat dan juga mereka dapat terus bertingkat di dalam pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selain daripada itu, kita juga perlu berdoa bagi gembala dan AJK pelayanan BM agar mereka diberkati dengan kebijaksanaan untuk mengembala jemaah pribumi di kawasan luar bandar, terlebih lagi dalam keadaan pandemik ini. Kita angkatkan suara untuk berdoa. Tuhan Bapa yang berkuasa dan berkata di atas syurga, kami terima kasih kerana kami lihat ada gembala ataupun AJK yang mereka sudi untuk melayani dalam pelayanan BN di kawasan luar bandar. Kami juga berterima kasih kerana Tuhan telah menempatkan mereka di tempat yang memerlukan. Kami juga berdoa agar Tuhan memberkati kebijaksanaan kepada mereka supaya dalam pelayanan mereka dapat memanfaatkan dan juga dapat kebijaksanaan daripada Tuhan untuk mengembalakan pribumi di kawasan luar bandar, supaya mereka semasa mereka dalam pelayanan mereka dapat menikmati dan merasai penyertaan Tuhan dan juga keberkatan Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkatilah kebijaksanaan dengan mereka agar terlebih lagi dalam masa pandemik COVID ini, agar mereka tahu macam mana mereka ada kebijaksanaan untuk mengembala dan juga dapat lagi mengambil berat terhadap jemaah pribumi di kawasan ini. Kami terima kasih atas keberkatan Tuhan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga perlu berdoa bagi para gembala dan juga jemaah gereja agar mereka juga boleh mempunyai kesaksian dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat menjadi teladan bagi pribumi di kawasan luar bandar dan memperkembangkan pelayanan BN di kawasan luar bandar. Mari kita angkatkan suara untuk berdoa. Bapa yang berkuasa dan berkata di atas syurga, kami terima kasih atas keberkatan-Mu kerana telah menempatkan gembala dan juga ada AJK yang sudi belah hati untuk melayani dalam pelayanan BN di kawasan luar bandar. Kami berdoa agar Tuhan memberkati dengan gembala dan juga para AJK, agar dalam kehidupan mereka dapat ada kesaksian yang baik, mereka dapat terus mempraktikkan dan juga ada kesaksian dalam kehidupan mereka, biarpun dalam kehidupan mereka dan juga dalam gereja serta dalam tempat pekerjaan mereka, agar mereka dapat menjadi teladan yang baik bagi jemaah pribumi, supaya kami dapat berkembang dan juga kami dapat bertingkat di antara menolong dan juga mendorong di antara satu sama lain, agar pelayanan BN dalam kawasan bandar luar bandar ini dapat diperkembangkan atas keberkatan Tuhan. Kami berterima kasih dan mengucapkan syukur. Kami berserahkan doa ini dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di samping itu, kita juga perlu berdoa, walaupun kita nampak banyak gereja sudah melayani dalam pelayanan BN, tetapi kita tetap berdoa agar gereja dapat menerima pelayanan ini terbuka dan berkeprihatinan, supaya dapat mendirikan pelayanan BN dalam gereja yang berkonteks dan juga yang mendekati dengan budaya pribumi. Mari kita angkatkan suara untuk berdoa. Bapa yang Maha Kuasa dan berkata di atas syurga, terima kasih Tuhan kerana memberkati gereja untuk adakan pelayanan BN di kawasan luar bandar, bagi gereja di kawasan luar bandar. Kami berdoa agar Tuhan memberkatilah kebelas kasihan dan juga keprihatinan kepada kami, agar kami tidak meletakkan pandangan diri terhadap jemaah di sini, mahu kami boleh mendengarlah pandangan mereka terlebih dahulu. Kami berdoa agar Tuhan memberikan hati yang terbuka kepada kami, dapat menerima dengan pandangan di antara satu sama lain, supaya kami dapat mendirikan satu pelayanan yang berkonteks dan juga dapat lagi dengan budaya
di antara satu sama lain untuk mengelakkan perselisihan faham di antara satu sama lain. Kami berdoa agar Roh Kudus menyertai dalam pelayanan BN dan juga memenuhi dalam hati kami dan juga dalam hati jemaah pribumi agar kami dapat bersatu hati dalam pelayanan BN di kawasan luar bandar. Kami menyerahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selain daripada itu, kita tahu rangkaian internet yang agak lemah di kawasan luar bandar. Oleh itu, mari kita berdoa agar jemaah di sini mereka tetap dapat melayani kebaktian dan juga persekutuan serta menerima bahan secara talian dengan secara aktifnya supaya kerohanian mereka dapat dipertingkatkan melalui kebaktian dan juga perkongsian secara talian. Mari kita angkatkan tangan untuk berdoa. Tuhan Bapa yang berkuasa syurga, kami terima kasih kerana kamu telah menggunakan talian internet kepada di kawasan luar bandar ini. Walaupun rangkaian internet ini agak lemah di kawasan luar bandar, tapi kami tetap menerima dia dengan hati yang bersyukur dan kami juga berdoa agar walaupun rangkaian internet yang lemah, kami juga berdoa agar jemaah kami mereka dapat tetap beriman dan juga dapat boleh menguatkan hati mereka untuk melayani internet dan juga melayani kebaktian persekutuan dan juga ambil bahan daripada secara talian untuk mempertingkatkan kerohanian mereka agar pengkhotbah secara talian, kebaktian secara talian, firman Tuhan dapat memenuhi dalam hati mereka dan juga fikiran mereka agar firman Tuhan dapat memanfaatkan dalam kehidupan mereka dan juga hati mereka supaya mereka dapat dalam kerohanian dan mereka juga boleh menjadi kesaksian kepada Tuhan. Kami berdoa agar semua jemaah kami berinisiatif untuk mencari ataupun untuk melayani kebaktian secara talian dan bukan sahaja mereka sendiri tetapi mereka membawa sekali lagi dengan keluarga mereka untuk menyertai kebaktian bersama-sama. Kami tahu Tuhan memberkati bukan setakat dengan persendirian tetapi Tuhan juga memberkati dalam sekeluarga. Oleh itu, kami serahkan semua jemaat kami di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selain daripada itu, walaupun di sini kebanyakan jemaat sudah mempercayai kepada Tuhan, tetapi juga ada di kalangan mereka masih terperangkap dengan kepercayaan tradisi mereka. Mari kita berdoa agar Roh Kudus bekerja dalam hati mereka, agar mereka dapat memutuskan segala rantaian kepercayaan tradisi dan penuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang berkuasa dan bertata di atas syurga, kami berterima kasih kerana kebanyakan jemaah di sini mereka sudah mempercayai kepada Tuhan. Tetapi kami tetap berdoa kerana kami ada lihat di kalangan mereka juga ada di kalangan mereka yang masih terperangkap dengan tradisi kepercayaan mereka. Itu kami berdoa agar Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka supaya mereka dapat melepaskan diri dan memutuskan segala rantaian ini dan juga membebaskan diri daripada semua perangkat yang memerangkapkan mereka. Kami berdoa agar mereka dapat kuatkan iman mereka dan mereka dapat berpegang teguh dengan kepercayaan supaya kepercayaan mereka dapat diwarisi di kalangan keluarga mereka dan juga anak-anak mereka supaya agama Kristian diperkembangkan di dalam keluarga mereka. Kami berdoa agar Tuhan bekerja dalam keluarga mereka dan juga dalam hati setiap isi keluarga mereka agar dalam hati mereka bukan setakat mempercayai Tuhan dengan mulut tetapi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap semangat mereka mempercayai kepada Tuhan Allah yang berkuasa dan bertata. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Di samping itu, kita juga berdoa bagi jemaah pribumi di kawasan luar bandar supaya mereka diberkati dengan keberanian untuk menginjil berita baik kepada orang ramai. Mari kita angkatkan suara untuk berdoa bagi mereka. Bapa yang berkuasa dan bertata di atas syurga, terima kasih Tuhan kerana telah
memanggil, telah menjadikan jemaat pribumi di sini sebagai anak-Mu yang mereka sedang kamu. Kami berdoa agar Tuhan memberkatilah keberanian kepada mereka supaya mereka ada keberanian untuk menginjilkan mereka baik kepada orang terdekat dengan mereka dan juga kepada jiran-jiran mereka agar lebih lagi ramai orang boleh mempercayai kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa agar Tuhan memberilah kebijaksanaan kepada mereka. Biarkan mereka boleh apa yang dikatakan, apa yang dikeluarkan daripada mulut mereka adalah Injil Tuhan, adalah kesaksian Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan memberkatilah mereka dengan kebijaksanaan, supaya mereka ada kebijaksanaan dalam pertuturan dan juga dalam perkongsian mereka, agar mereka boleh menjadi saksian dan juga teladan yang baik kepada orang ramai. Kami berdoa agar Tuhan memberkatilah mereka dan juga mengiringi mereka semasa dalam proses penginjilan mereka dan menyertai dalam penginjilan mereka, agar mereka dapat merasai penyertaan Tuhan, keberanian semasa dalam penginjilan. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri sesi renungan dan berdoa di pagi ini, mari kita sama-sama melafazkan doa Bapa. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah membawa kami ke dalam percubaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua.